Betul. Dia mengajak orang bertahlil, ajak orang berzikir, ajak orang bertariqah dengan pegangan mereka bertariqah, berzikir, berwirid ni lebih wajib daripada apa yang diwajibkan oleh Allah. Sesat tang situlah, situ sesatnya. Jadi kita kalau nak bertariqah, nak ambil tariqah, tengok dulu langgar tak syariat. Syariat dia betul tak? Dalam tariqah ni syariat dia betul tak? Fiqh dia betul tak? Akidah dia betul tak? Kalau betul tak apalah, tak ada masalah. Tapi kalau syariatnya salah, salahlah. Biarlah setinggi mana pun, sehebat mana ibadat pun, kalau langgar syariat, salah tetap salah. Walaupun dia hebat, ada benda pelik-pelik pada diri dia. Dia ada benda pelik-pelik mencarikan adat pada diri dia, tapi melanggar syariat, salah. Salah. Kata sembahyang tak wajib. Asalkan berzikir ratus-ratus ribu tiap-tiap hari. Sembahyang tak perlu dah. Jadi boleh terima? Jawabnya tak boleh. Sebab apa? Menyalahi syariat. Kita ni kena berzikir, kena berwirid, tapi tak ada halal haram dah. Boleh campur laki perempuan satu tempat, satu bilik. Tak boleh lah. Salah lah tu. Menyalahi syariat. Walaupun duk ajak berzikir la ilaha illallah sekali pun. Jadi kita tengok dulu. Jangan kita sekap jarang pula tariqat sesat semua, jangan. Jangan kata sesat tariqah ni bid'ah, sesat semua, jangan. Sebab ada yang golongan-golongan kelompok-kelompok tariqat yang tidak menyalahi syariat dan akidah. Ada yang menyalahi. Jadi kena perhati dulu. Jangan tuduh sebarang. Tak pasal-pasal dapat dosa kering. Kita malah nak berzikir dah. Kita malah nak berzikir dah. Kita nak menghukum semata-mata sesat orang yang nak berzikir. Jangan. Jadi salahnya di sini mereka beranggapan bahawasanya apa yang ada, makna bertahlil, berzikir itu lebih utama daripada apa yang Allah wajibkan. Jadi apa yang Allah wajibkan ni tak buat pun tak apa, asalkan berwirid, asalkan berzikir. Dan Rasul, apa yang Rasul suruh pun tak penting. Yang penting apa yang ada diamalkan dalam zikir-zikir dan tariqah-tariqah tadi. Kerana itulah ada yang menerima tariqah dan bertahlil dengan tidak sembahyang 5 waktu. Ada jenis gitu. Zikir tapi sembahyang tak. Pakai macam biasa, jubah serban macam biasa. Tapi tanya sembahyang tak. Sebab apa? Memada dengan zikir sahaja. Jadi benda macam ni seronok tak nafsu tuan-tuan? Nafsu seronok tak? Seronok lah. Sembahyang tak payah, zikir je. Menuntut ilmu fardu ain tak payah, zikir je. Dengan berzikir, yang lain-lain tak perlu. Sembahyang tak payah, puasa tak payah, menuntut ilmu tak payah. Seronok lah nafsu. Sebab tu mudah tertarik. Sebab tu orang boleh ikut, suka nak ikut benda-benda macam ni. Sebab memang sepakat dengan nafsu tu dan syaitan. Tinggalkan sembahyang, tinggalkan majlis ilmu, boleh campur lelaki perempuan. Seronok lah. Dia mudah nak menangkap tu. Dan ada pula yang menerima tariqat dan bertahlil bercampur gaul di antara lelaki dan perempuan yang helat dengan tidak ada haram, dan boleh campur lelaki bini, anak dara engkau, anak dara aku, boleh campur sekali. Ni salah kat situ lah. Menyalahi syariat. Mana boleh campur macam tu, walau berzikir sekalipun, walau baca Quran sekalipun. Dan ada pula yang menerima tariqah dan bertahlil di dalam gelap. Jangan berhenti dalam gelap tu. Lama kan sesat pula lah. Lama kan tak boleh berzikir dalam gelap pula lah. Yang salahnya ayat panjangnya, jangan menerima. Dan ada pula yang menerima tariqat dan bertahlil di dalam gelap sehingga nampak tuan gurunya memberi pertolongan. Mereka beriktikad tuk gurunya boleh memberi bekah seperti mana apa yang Allah beri. Makna tuk gurunya boleh memberi bekah seperti Allah. Sesat tang situ. Ada pun dalam berzikir dalam gelap tak ada masalah. Asalkan tak bercampur laki perempuan. Ni kita tengok, tu puak-puak tu sesat bab apa? Berzikir dalam gelap tu. Sesat tang situ. Sesat tang gelap. Makna kalau buka lampu, hilang haram. Kalau padam lampu, jadi haram.
Kalau ditutup lampu, samarkan keadaan campur laki perempuan, baru betul haram. Ni dak, orang laki duduk dewan laki-laki, yang perempuan duduk dewan orang perempuan. Cuma disamarkan, digelapkan. Apa tujuan? Apa tujuan? Disko tuan-tuan, cerah tak disko? Disko, tuan-tuan tak nak masuk? Itulah tuan-tuan tak nak masuk. Disko ni gelap, dia tak ada terang macam masjid ni. Gelap. Sebab apa? Nak bagi dapat menghayati suasana dalam tu. Menghayati lagu-lagu tu. Menghayati benda-benda maksiat dalam tu. Jadi suasana gelap tadi tujuannya nak memberi penumpuan. Itulah kalau dalam majlis, kadang-kadang majlis zikir dimalapkan lampu. Sebab apa? Nak memberi penumpuan. Bukan gelap lampu tu sebab nak buat benda haram dah. Nak memberi penumpuan supaya lebih khusyuk, supaya kita tak segan-segan nak berzikir. Sebab ni kan kalau cerah kan mata kita duk jeling-jeling orang. Sambil berzikir sambil jeling orang. Jadi malapkan lampu supaya jadi ada penumpuan. Ada penumpuan. Dapat menghayati zikir-zikir yang kita baca tu. Jadi pergi tanya dulu orang-orang tarekah tu, Tok Guru tarekah, kenapa Tok Guru waktu berzikir kadang-kadang tengok dia orang gelapkan lampu tu sebab apa? Tanya dulu. Ni dak main todoh je. Dapat ke puak-puak, dapat kepada puak-puak yang anti tarekah ni lagi ya. Lagi lah. Jadi modal ke dia. Dan bertahlil dengan tidak mengetahui. Berzikir di dalam gelap tadi sehingga nampak tuan gurunya memberi pertolongan, dan ada pula yang menerima tarekah dan bertahlil dengan tidak mengetahui dan tidak belajar hukum-hukum agama, tak belajar ilmu-ilmu fardu ain, tak belajar. Serta menghukum pula akan orang yang duduk belajar hukum-hukum agama itu di masjid di surau adalah ilmu kulit yang tidak berguna. Dia kata pula puak-puak kita yang datang masjid surau belajar fiqh, tauhid, tasawuf, Quran, hadis dan sebagainya, dia kata puak-puak tu belajar ilmu kulit-kulit saja. Tak ada apa-apa benda, tak ada kepentingan. Yang pentingnya berzikir. Dia pelekeh orang-orang mengaji syariat ni. Pun bahaya juga. Dan dengan tahlil itulah, dengan bertahlil banyak-banyak, puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu, terangkatlah martabat-martabat mereka itu kepada martabat-martabat uluhiyah. Jadi ada jenis-jenis tarekah yang pahaman dia, pegangan dia, kalau berzikir sampai satu tahap boleh menaikkan martabat hamba kepada martabat ketuhanan. Yakni martabat ketuhanan. Dan apabila sampai martabat itu, bila dah sampai ahli zikir tadi, dah sampai kepada martabat ketuhanan, kepada martabat uluhiyah, maka tidak lagi wajib sembahyang. Tak wajib lagi dah sembahyang, sebab yang sembahyang ni hamba. Bila dah jadi naik, dah sama maqam dengan Tuhan, dah tak wajib sembahyang lagi dah. Maknanya yang haram dah tak haram, yang halal pun dah tak halal, dah tak ada dah. Syarak dah tak ada dah. Terikat dengan syarak. Itu yang boleh berlaku. Dan puasa, tak wajib puasa dah. Dan tidak berlaka-laka daripada perkara-perkara yang dituntut wajib, dan tidak lagi haram segala perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang Allah wajibkan dah tak wajib dah pada dia. Yang Allah haramkan dah tak haram dah pada dia. Sebab apa? Kerana sudah jadi uluhiyah, dah naik martabat ketuhanan. Orang-orang akhir ni lagilah nak benda-benda macam ni tuan-tuan. Pelik-pelik ni. Main ikut-ikut. Makrifat benda tak tahu. Nak jadi ahli makrifat adalah jadi gelong. Maka semuanya puak yang tersebut itu, maknanya golongan yang tersebut di atas tadi, puak-puak yang mubtadi' dhal, yakni yang menyesatkan ia akan orang-orang awam, dan puak-puak yang sudah jadi murtad, wal iyadzabillah min dzalik. Sebab apa pula jadi murtad? Sebab dah menghalalkan yang haram, dah mengharamkan yang halal. Yang Allah wajibkan dia kata tak wajib, yang Allah katakan haram dah tak haram dah. Murtad tang situ. Lagi pula beriktikad ada makhluk boleh memberi bekas seperti Tuhan juga. Wasaklah akidah tu, bab tu murtad tu. InsyaAllah masuk waktu dah. Azan dulu lah. Kita sambung 5-10 minit.
Kata musannif lagi, dan ada pula yang menerima tariqah. Tariqah ni makna satu kumpulan yang nak membawa kita berjalan kepada Allah Ta'ala secara khusus, dididik, dibimbing oleh guru yang tertentu, guru yang mursyid. Segala amalan kita dipantau oleh guru. Ada amalan-amalan khusus pagi, petang, malam. Makna nak berjalan kepada Allah Ta'ala secara khusus, dengan dipimpin. Kalau tak ada tariqah ni pun sampai juga kepada Allah. Kalau betul syariat, semayang, puasa, jaga aurat, bersihkan hati, ikhlas, betul juga, boleh juga. Tapi cara bebas lah ikut kita, tak ada yang pantau, tak ada yang bimbing, tak ada yang nak ajar kita, yang nak menegur kita. Jadi kalau tariqah ni ada guru yang memastikan murid-murid tadi duduk dalam keadaan beramal dengan cara yang betul. Ada amalan-amalan yang khusus, ada amalan-amalan yang mesti dikena buat tiap-tiap hari, zikir-zikir yang mesti dikena baca tiap-tiap hari, dipantau oleh guru-guru, dengan tujuan nak khususkan, ada penumpuan dalam nak menuju kepada Allah Ta'ala. Kalau tak ada pun tak ada masalah, akan semayang, menuntut ilmu pun sampai juga kepada Allah kalau betul cara. Dan ada pula yang menerima tariqah, macam-macam lah tariqah, nama macam-macam tariqah, dan bertahlil sekuat-kuatnya. Jangan berhenti situ, lamakan taklih berzikir kuat pula. Yang salahnya sehingga nampak Tuhan di dalam dunia ini. Dia beriktikad kalau berzikir kuat-kuat ni, sampai satu masa nanti boleh tengok Allah dalam dunia. Jadi sesat fahaman tentang situ. Ada pun nak berzikir kuat, tak ada masalah tuan-tuan, tak dilarang pun. Dia kata buat apa nak berzikir kuat-kuat, Tuhan dengar je kalau kita zikir perlahan. Dah tu kita tanya, apa tujuan berzikir kuat? Adakah orang yang berzikir la ilaha illallah, Allah Allah kuat-kuat tu, mereka beriktikad sekiranya tidak dibaca dengan kuat Allah tak dengar, Allah tak tahu? Kalau begitu, kufur. Kalau begitulah, contohnya dia kata dia berzikir kuat-kuat ni sebab kalau zikir perlahan Tuhan tak dengar, baru jadi kafir ya tu. Sama lah macam tuan-tuan, kenapa tuan-tuan berdoa? Buat apa tuan-tuan berdoa? Kalau kita berdoa serta kita i'tikad, kalau aku tak tadah tangan, kalau aku tak minta, Allah tak tahu, wasak akidah kita tak ada. Kalau kita berdoa, aku nak kena doa ni, kalau aku tak minta, Tuhan tak tahu, wasak akidah kita. Na'udzubillah min zalik. Kita berdoa bukan dengan sebab i'tikad Tuhan tak tahu kalau kita tak minta. Kan kita dah belajar dalam ilmu tauhid, ta'alluq sifat ilmu Allah Ta'ala tu, segala-galanya telah lulus pada ilmu pengetahuan Allah sedia kala lagi, meliputi segala perkara hakikat yang wajib, yang mustahil, yang harus, semua ada dalam ilmu Allah. Apa yang kita nak minta, apa yang kita nak doa, apa lintasan hati kita, apa niat kita, apa sahaja ada dalam ilmu Allah, ilmu pengetahuan Allah. Jadi kalau kita berdoa, kalau orang berdoa serta i'tikad kalau aku tak minta Tuhan tak tahu, rosaklah akidah. Sebab dia dah meletakkan sifat jahil pada Allah. Padahal Allah Ta'ala itu maha suci daripada jahil. Samalah macam tadi, dia berzikir kuat bukan dia i'tikad Tuhan tak dengar. Kita berdoa bukan kita i'tikad Tuhan tak tahu. Kita berdoa sebab nak menunjukkan sifat kehambaan kita pada Allah. Lagi pula ibadat, doa ni ibadat, disuruh oleh Allah. Allah suruh berdoa. Biarlah tak kabul pun, makna siapa berdoa dapat pahala dah. Dengan berdoa tu sendiri dapat pahala dah. Tak masuk lagi janji-janji Allah bila berdoa Allah kabul. Doa tu sendiri dah ibadat dah. Jadi kita berdoa ni bukan kita i'tikad Allah tak tahu, kalau aku tak minta Tuhan tak tahu. Padahal sebelum kita tadah tangan lagi, Allah dah tahu dah apa yang kita nak minta. Bila Tuhan tahu?
Bila Tuhan tahu apa yang kita nak tadahkan sekejap lagi lepas isyak ni sekarang, kita nak doa lepas sembahyang. Allah tahu dah apa yang kita nak minta lepas isyak ni sekarang. Bila Tuhan tahu, sedia kala lagi. Dah ada dalam ilmu Allah. Dah ada dalam ilmu Allah dah. Jadi jangan kita semata-mata nak mengatakan orang yang berzikir kuat-kuat ni sesat. Jangan. Tanya dulu sebab apa berzikir kuat. Dia kata kita orang ni berzikir kuat ni kalau perlahan Tuhan tak dengar. Sesat dah mu ni. Kalau dia kata kami berzikir kuat-kuat ni sebab nak menyampaikan zikir-zikir tadi supaya dapat menghayati dalam hati kami. Menyampaikan zikir-zikir itu dalam hati, mudah-mudahan masuk dalam hati. Macam orang menyanyi lah tuan-tuan. Sebab apa ada tempat, selalu ada tempat kuat tu. Tangkorus tu. Tangkorus tu kan nada dia tinggi. Sebab apa? Nak nyampaikan tu. Makna nak sebut tu dengan penuh perasaan supaya sampai ke hati dia. Sama dah. Tapi tu benda maksiat. Ni benda ibadat. Dan membesarkan akan guru lebih daripada membesarkan Tuhan. Guru utama. Apa yang Tuhan perintah tu kan dia. Sesat pahaman ni. Sesat golongan ni. Maka adalah semuanya itu murtad, jadi kufur mereka itu dengan ijma'. Muafakat ulama kata kufurlah puak-puak yang dah tersebut kat atas tadi dah. Kerana mereka beriktikad boleh tengok Tuhan dalam dunia. Rosak akidah. Oleh itu wahai saudaraku yang bertuhan kepada Allah Ta'ala dan berpenghulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menjauhi daripada tarikan dan pengaruh mereka itu yang sesat lagi menyesatkan. Dan hendaklah pula kena jauh dengan puak-puak ni. Jangan dekat-dekat, nanti dekat-dekat terkena. Jangan dekat-dekat dengan puak-puak ni, nanti terkena. Sebab dia lebih menarik nafsu kita untuk nak mengikut. Sebab mudah tak payah semayang, berzikir saja, tak adalah haram, mudah. Jadi nafsu mudah tertarik situ, mudah nak terikut. Tengok pahaman ni, dapat orang muda-muda kan, nak ikut benda pelik-pelik, tak lepak apa benda. Nak tengok benda makrifat, semayang tak payah. Seronok boleh kerja 24 jam. Semayang tak payah. Niat je nak semayang, niat nak puasa, niat nak pergi haji, niat. Makan minum tak nak niat pula. Niat belaka lah. Niat belaka. Niat semua. Tak payah buat niat kan. Bahaya tu kan. Ramai orang muda-muda. Dia kata tak mengaji ni, kita orang ada mengaji tempat khusus. Tak mengaji ni kat surau masjid ni, fiqh tauhid ni. Tapi ada lah guru kita orang belajar. Jaga-jaga tu. Orang-orang muda mudah nak kena. Sebab benda mudah menarik nafsu tak payah semayang. Nak jadi buat benda pelik-pelik, konon waliullah, konon orang makrifat, orang fana, pelik-pelik. Yang padu ain ni pun tak lepas lagi. Rukun semayang pun tak hafal lagi. Rukun qauli fi'li pun tunggang-langgang lagi. Istinja pun tak betul lagi. Mandi wajib tak erti lagi. Dan hendaklah pula katanya jangan terpengaruh. Dan hendaklah pula kamu, baik laki perempuan sama, mengetahui, hendaklah kamu tahu bahawasanya berzikir dan bertahlil itu ataupun berwirid itu suatu perkara yang sunat. Bukan wajib, sunat. Apa erti sunat? Perkara yang digalakkan oleh Allah, buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa, cuma rugi masa. Kalau tak buat benda sunat ni tak dapat kalau tak buat benda sunat tak berdosa, cuma rugi masa. Ada orang lepas semayang, dia duduk sekejap kat tempat dia baca wirid 10 minit. Makna 10 minit dia terisi dengan pahala bacaan yang sunat-sunat, istighfar, tasbih, solawat, Quran. Jadi terisi masanya 10 minit tadi dengan pahala. Kita lepas semayang, contoh kita tak nak baca wirid, makna 10 minit tadi rugilah kita. Tak berdosa pun. Tak berdosa pun tak baca wirid lepas semayang. Yang berdosanya mencela orang baca wirid lepas semayang.
Imam Syafi'i tak suruh kita baca wirid ramai-ramai ni. Kena baca seorang-seorang. Berdoa, jangan harap doa tu imam. Ni semua nak bergantung dengan imam. Dengan doa pun nak imam juga. Sebab tu kadang ada puak-puak ni bila imam nak doa dia lari. Tak tahulah kat sini ada ke tidak. Harap-harap tak ada lah. Dia kata kita dengan imam ni terikat dalam semayang je. Bila tu imam bagi salam kita dah putus dah dengan imam. Memang lah. Memang lah. Apa pula kata lepas salam pun masih teringat lagi, masih terikat lagi, habislah tu imam bagi salam dengan sendiri kita munfarid dah. Dah kita nak berdoa ramai-ramai nak harap tu imam. Sebab pada sangka kita imam kan? Imam kan? Imam ni apa? Ikutan. Dah tentulah dia terlebih baik amalnya, terlebih hampir dia dengan Allah, terlebih makbul doa. Jadi kita makmum ni orang bawah-bawah. Jadi harap sangka baik, mudah-mudahan aku ni orang banyak dosa, semayang pun tak berapa nak jaga, aurat berapa tak berapa nak jaga, mengaji pun kadang-kadang. Ni imam ni. Mudah-mudahan apa yang imam baca tu, aku nak baca doa pun tak reti. Jadi aku tolong aminkan. Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkan ya Allah. Tu imam duk minta baik-baik, kita amin, amin, amin. Sangka baik kita dengan imam. Mudah-mudahan dengan berkat doa imam kita aminkan diterima oleh Allah. Ni tak untuk imam nak tadah tangan cabut lari. Tak, kalau cabut lari ada urusan tak ada masalah tuan-tuan. Saya bukan kata yang cabut lari tu puak-puak tadi dah, jangan. Makna kalau yang cabut lari tadi maknanya dengan iktikad pahaman dia macam tu tak boleh lah. Janganlah cela orang nak ibadat, orang pakai miskin, mu kaya dah ibadat tak apalah. Kita orang ni orang pakai miskin dapat baca seminit dua, ambil berkat berjamaah. Lagipun kalau dalam ada 40 orang tu berdoa, salah satu doanya mesti diterima oleh Allah. Kita nak tumpang orang-orang macam ni lah. Mu tak apalah, mu wali dah. Apa mu minta Tuhan kabul. Kemudian maka semuanya ndaklah kamu jauh pahaman-pahaman ya, ni buat kucalana. Buat orang jadi bergaduh ni ya. Tak nak baca sudahlah. Janganlah kata sesat, kata bid'ah dalalah, Nabi tak buat. Janganlah macam tu. Tak nak buat dah duduk di ni. Benda sunat kan? Nak buat boleh, tak nak buat sudah. Yang mu sakit hati orang nak buat benda semua, kenapa? Kalau kata larang, mana dalil kata larang baca wirid lepas sembahyang ramai-ramai? Ada ke hadis terang-terang ke ayat Quran terang-terang kata tak boleh baca wirid berdoa ramai-ramai lepas sembahyang? Tak ada pula. Dah tak ada, diam. Nak kata sesatlah, bid'ah lah ini itu. Kemudian dan hendaklah pula mengetahui bahawasanya berzikir berwirid tadi itu sunat. Yang dikerjakan akan dia oleh ulama-ulama yang soleh. Amalan tutup guru alim ulama yang baca wirid bertariqah ni amalan tutup guru tu. Selepas daripada mereka itu melaksanakan kewajipan mereka itu. Bila mereka ni golongan alim ulama ni dah buat benda yang wajib-wajib, ada masa lapang mereka isi dengan wirid, mereka isi dengan zikir dan sebagainya. Itulah asalnya. Sebab apa orang maknanya ulama yang soleh tadi buat macam tu? Kerana mereka itu takut merugi akan masa bagi mereka itu sendiri. Sebab mereka tak nak rugi waktu. Sebab tu diisikan masa-masa dia selepas daripada buat yang wajib-wajib, amalan yang wajib-wajib, ilmu yang wajib-wajib, isikan masa lapang dengan buat benda yang sunat-sunat. Tu. Kalau begitu kita yang kurang serba-serbi ini, kita yang tak tahu menahu ilmu pun tak ada, amal tak banyak ni, hendaklah mendahului akan segala yang wajib. Dulukan yang wajib. Kalau macam ilmu, dulukan ilmu yang wajib. Cari ilmu yang wajib dulu. Jangan cari ilmu yang tidak wajib. Kita kadang-kadang nak mengaji pun ikut kawan. Tengok kawan kelek tafsir, kita kelek tafsir gak. Tengok kawan kelek hadis, kita kelek hadis gak. Padahal kita ikra' satu lo ngaji lagi. Ngaji ikut-ikut orang. Ikut tahap kita lah. Tak kisahlah umur kita dah 90 tahun pun. Kalau hari ni mula kita nak belajar, kena belajar daripada bawah lah. Kita baru nak hijrah. Jadi
tanya tok guru saya ni baru nak dekat-dekat diri dengan belajar ni. Apa ilmu yang saya nak kena belajar dulu ni? Dah time-time umur macam ni. Dah tentulah ilmu fardu ain. Akidah terlebih utama, ilmu tauhid. Kemudian fiqh, sangkut paut dengan mandi wajib, taharah, sembahyang, puasa. Kemudian belajar ilmu tasawuf. Nak memastikan nak mengajar kita sifat mazmumah, sifat mahmudah, sifat yang mesti ada dalam hati, sifat yang mesti dibuang dalam hati. Nak mengajar kita tentang ikhlas. Lepas tu belajar Quran, muqaddam. Ni 4 ilmu fardu ain ni yang wajib kena belajar dulu. Sambil-sambil kalau ada masa lapang, pergilah nak dengar sirah, nak pergi dengar tafsir, nak pergi dengar hadis, sambil-sambil pergi. Tapi yang 4 ni tak boleh tinggal sebab ilmu yang wajib. Ni banyak orang yang baru nak hijrah pergi kejar tafsir dulu, pergi kejar hadis dulu, padahal perihal akidah tak tahu lagi. Mana lompat kelas. Dia nak sekolah tapi nak terus masuk darjah 6. Dia kata tak apa, kita bila belajar hadis Quran ni dengan sendiri semua kita tahu. Dah tu besok anakmu sekolah terus hantar universiti dah. Tak payah hantar pratadika ke apa ke, tak payah. Sebab dalam universiti tu ada belaka dah. Tak ke jadi gelong anak kita besok. Biarlah ada sakatan-sakatan, tingkatan-tingkatan. Belajar fiqh dulu, belajar tauhid dulu, belajar tasawuf dulu, belajar Quran dulu. Besok naiklah sikit-sikit. Belajar hadis, belajar tafsir ni fardu kifayah, bukan fardu ain. Apa erti fardu kifayah? Orang lain tahu, kita tak payah. Orang lain pandai, kita tak pandai, tak apa tafsir tuan-tuan. Kita tak pandai hadis, kita tak berdosa. Tapi kalau fardu ain, 9 makna 10,000 orang pandai, kita seorang tak pandai, tetap kita berdosa. Itu fardu ain. Bab semayang, sekampung semua pandai bab semayang, kita seorang yang tak tahu, tetap kita berdosa. Fardu kifayah lain. Seorang je tahu dalam kampung tu, yang lain tak tahu, yang lain tak dosa sebab fardu kifayah. Jadi kena cari dulu ilmu fardu ain dulu. Sambil-sambil carilah fardu kifayah. Sambil-sambil nak pergi dengar ceramah, hagilah. Sebab ni 4 ni tak tinggal. Fiqh, tauhid, tasawuf, Quran. Ni mesti kena ada dalam jadual waktu kita masing-masing. Mesti kena ada. Sebab ilmu ni wajib. Tak belajar berdosa tuan-tuan. Jadi pesannya, hendaklah mendahulukan segala yang wajib pada belajar akidah. Akidah wajib, jadi kena belajar. Kalau tak belajar akidah, berdosa. Dan mengerjakan fiqh pun, syariat pun kena belajar. Sangkut paut dengan bersuci, ambil wuduk, angkat hadap besar, semayang, puasa, dan sebagainya. Niaga, kalau meniaga. Dan mengerja segala suruhan seperti semayang, puasa, dan umpamanya. Kemudian jelok dan celah gatik. Apa dia? Jelok dan celah gatik, maknanya sambil-sambil kita belajar ilmu yang wajib, sambil-sambil kita buat amalan yang wajib-wajib, samping tu mengerjakan yang sunat-sunat. Buatlah yang sunat sambil-sambil, supaya tidak terlalu rugi dan supaya membiasakan diri pada mengerjakan yang disuruh oleh Allah, dan supaya tidak puas dan jemu. Maknanya kalau kita nak tumpu yang wajib saja, boleh jadi jemu. Jadi selang-selang kadang-kadang buatlah yang sunat-sunat. Kadang-kadang pergilah belajar ilmu yang fardu kifayah tu. Tapi yang fardu ain tak boleh tinggal. Macam tu cara. Ni pergi kejar fardu kifayah, tinggal fardu ain, terbalik pula dah. Nak membicarakan tentang kalamullah, tapi sifat Allah pun kita tak tahu. Tu Quran tu kalamullah kan? Sifat Allah pun kita tak tahu. Nak bicarakan kalam dia lagu mana? Dan jika kamu terlalu tekun diri kamu, kemungkinan kamu akan jadi jemu. Kalau kamu nak tumpu yang wajib aja, boleh jadi kamu jemu nanti kan. Jadi selang-selang nak buat sunat boleh. Samalah macam masalah qada mayang. Qada mayang wajib. Jadi qada tu dulu kan, sambil-sambil buatlah yang sunat. Ni dak dulu kan yang sunat, qada tak berusik. Tak boleh kan? Qada wajib. Qada wajib. Buat qada, sambil-sambil nak buat sunat, buatlah. Kali-kali nak sembahyang duha, tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu, buatlah. Tapi qada tak tinggal. Bagus betul. Ni sembahyang sunat, qada tak berusik sikit pun. Hutang tu qada. Hutang kena bayar. Sunat-sunat ni ibarat sedekah.
supaya tidak puas dan jemu. Dan jika terlalu jemu habis, maka Allah Ta'ala pun jemu pada nak memberi balasan kepada kamu. Jadi bila kita dah jemu nak beribadat, Allah pun jemulah. Maknanya Allah tak bagilah kita pahala. Sabda Nabi SAW, innallaha la yamallu walakin tamallu, artinya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala jemu pada sesungguhnya Allah Ta'ala tidak jemu pada memberi pahala, dan tetapi kamu yang terlebih dahulu jemu pada mengerjakan ibadat. Jadi bila kita dah jemu buat ibadat, Allah tak bagilah pahala. Tapi selagi kita larat, selagi kita mampu nak buat ibadat, Allah tak jemu-jemu nak bagi pahala. Bukan bagi pahala saja setakat, bahkan melipat kali gandakan pahala yang kita dapat. Tu maha pemurahnya Allah. Kalau begitu, ni nasihat Tok Guru, kita nak ikut-ikut, tak nak ikut sudah. Kita nak ikut, tak nak ikut sudah. Kok kita lebih alim daripada dia. Kalau begitu, janganlah kamu mendahului yang sunat-sunat daripada yang wajib. Ini nasihat dia. Jangan dulukan yang sunat-sunat daripada yang wajib. Yang wajib dulu, kemudian baru buat yang sunat-sunat. Kerana apa? Kerana yang wajib itu berdosa bagi yang tidak mengetahui. Kalau jenis ilmu yang wajib, ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu Al-Quran tadi, yang wajib ni, kalau tak tahu berdosa. Kata dia. Kalau yang sunat tak tahu, tak berdosa. Dan perkara dan tidak mengerjakan dia. Kalau jenis perbuatan yang wajib tak buat, berdosa. Kalau perbuatan yang sunat tak buat, tidak berdosa. Jadi dulukan ilmu yang wajib, dulukan amal yang wajib. Dan perkara yang wajib diketahui itu amat banyak. Amat banyak benda yang wajib atas kita ni, banyak tuan-tuan. Kalau kita tak belajar, mana kita nak tahu apa yang diwajibkan oleh Allah atas diri kita? Kita tak belajar apa yang Allah wajibkan atas diri kita, ada berapa benda. Contoh kalau macam saya tak belajar. Saya tahu yang wajib-wajib yang asas je. Semayang, puasa, zakat, haji, umrah, tutup aurat, dah. Padahal banyak lagi yang Allah wajib. Tapi oleh kerana kan saya tak belajar, pada sangkaan saya 5 benda ni lah wajib. Maka saya pun bertungkuh lumuh lah buat benda ni. Bila saya dah buat yang 5 ni, saya kata alhamdulillah, kalau nak cabut nyawa pun tak apalah lah. Sebab apa? Saya dah buat dah yang wajib. Padahal yang dia buat tadi 5 daripada 5,000 perkara contoh. Dia baru buat 5 baru. Tapi dia berasa dah puas hati sebab dia tak tahu ada benda lain lagi wajib atas diri. Samalah juga dengan benda yang dilarang oleh Allah. Kalau saya tak belajar, saya tak tahu apa benda yang diharamkan atas diri saya. Yang saya tahu arak, judi, zina contoh, 2, 3, 4, 5 perkara je yang haram. Maka saya akan tinggalkan 5 ni. Padahal rupa-rupa hakikatnya yang dilarang atas diri saya ni banyak lagi yang saya buat hari-hari, tapi saya tak berat sebab saya tak tahu. Tu sebab disuruh kita belajar supaya kita boleh tahu apa yang Allah wajibkan atas diri kita dan apa yang Allah haramkan atas diri kita. Baru kita boleh melaksanakan. Kerana yang wajib itu berdosa bagi yang tidak mengetahui dan tidak mengerjakan dia, dan perkara yang wajib diketahui itu amat banyak. Aku, kata musannif, sebut akan dia, akan benda yang wajib setengah-setengahnya di dalam huraian yang akan datang ini. Dalam kitab ni lagi akan datang, dia nak sebut benda yang wajib-wajib, tapi bukan semua. Nak sebut setengah je. Sebab ni kitab kecil. Maka berkata aku, huraian pada menyatakan perkara-perkara yang wajib diketahui akan dia serta i'tiqad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana alimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.